Aisyah radhiyallahu taala anha menyebut, kata dalam Quran Allah Taala sebut fasaufa yuhasabu hisaban yasira, Allah akan mudahkan hisab untuk semua orang. Maka Nabi SAW beritahu, ya, semua orang apabila dibentangkan amal soleh dia tu, sebagai syaratnya, kalau orang tu orang yang baik, sebagai syarat menunjukkan rahmat Allah Ta'ala, dibentangkan amalan dia dan mungkin dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi apabila manusia mula diteliti satu demi satu amalan dia dan satu demi satu perbuatan dia, setiap detik dan ketika itu dibedah dan disiasat di padang mahsyar, maknanya orang tu bersedia untuk menerima azab yang teruk nanti di akhirat. Kerana kalaulah kita tengok kat dunia ni tuan-tuan, kalau kita nak pergi Kuala Lumpur ke, nak pergi luar negara ke, mana-mana nak pergi berjalan, kita ada beg kita. Bila beg kita tu kita letak di jalan, semua orang kena ikuti prosedur yang biasa. Melainkan dia tu pemimpin negara ke, orang-orang ada akses, kita kata VIP punya akses tu lain lah. Biasa-biasa macam kita ni, kita letak beg jalan, tak beg jalan, tak beg jalan. Tapi bila beg kita bunyi, kata ada sesuatu benda yang tak kena dalam tu, pihak immigration yang duk ada dekat situ dan polis duk ada dekat airport tu, mereka akan ambil beg kita. Apa mereka buat? Mereka akan suruh kita buka beg kita. Kita kata tak ada apa, tak apalah, dah bunyi tadi, kami pun nak tahu juga ada benda apa yang bunyi tadi tu. Kalau bunyi silang bulan, dia tak akan suruh kita ambil apa, dia akan bawa kita masuk dalam satu bilik, sebab dia nak rongkai semua benda hadut ada dalam beg tu, satu demi satu demi satu demi satu, pakaian kita, ataupun kita selit dekat poket mana-mana ke, ada pisau ke, ada benda-benda yang dilarang untuk bawa naik dalam flight, hand luggage tu, semua akan dicek. Kalau orang lain tu boleh jalan biasa, tapi disebabkan ada kesalahan dan kesilapan yang kita buat ketika di airport, kita akan diperiksa yang sungguh-sungguh. Tambah kalau di badan kita pula ada satu lagi benda yang kita simpan, lupa nak buang kepit kuku ke, ada apa ke, orang syok kita ni nak buat sesuatu, maka kita akan dikuarantin di satu bilik sehingga pegawai mai mungkin makan masa yang panjang untuk kita selesaikan benda tu. Sebab tu muslimin rahmati oleh Allah SWT, orang yang banyak baiknya di dunia, orang yang tak banyak tanggungannya di dunia, orang yang tak banyak tanggungjawabnya berkaitan dengan amanah di sini, jawatan dan sebagainya, maka ini antara ciri-ciri orang yang dimudahkan hisab dia. Tapi kalau orang tu ada harta yang sangat banyak, dan harta tu pula digunakan ke jalan yang tak baik, an malihi min aina katasabahu wa fima anfaqahu. Ada 4 soalan yang manusia akan ditanya di padang mahsyar, dan kaki anak Adam tu tak akan bergerak selagi tak selesai masalah ni pada dia. Yang pertama berkaitan umur dia. Yang pertama berkaitan umur dia, di mana dia belanjakan umur dia. Yang kedua khususnya waktu remaja, di mana hang belanjakan waktu remaja hang. Soalan ketiga daripada wang ringgit hang, di mana duit masuk, dari mana sumbernya, dan ke mana pula duit tu pi. Dan yang keempat, ilmu berlambak hang ada Allah bagi kat hang, ada tak hang amal ikut apa ilmu yang hang ada. 4 soalan ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT adalah yang melibatkan diri kita sendiri. Ada lagi soalan-soalan yang melibatkan kita buat nayang ke orang, buat zalim ke orang, tipu orang, ambil duit orang, pukul orang, cederakan orang, bunuh orang, benda melibatkan maruah orang, fitnah orang tu, fitnah orang ni, macam-macam lah yang orang buat, sehingga menyebabkan jadi masalah yang sehingga bercerai-berai suami isteri, sehingga kedai dia tu berniaga terpaksa tutup sebabkan viral benda yang tak betul. Suka-suka hati viral kat orang. Dulu hantar tak kedai ni, arwah Tok Guru Harundin, dia pernah main kedai ni. Dia duduk di kedai ni, tak dan sat je, dia bangun dia belah. Sebab dia nampak jin duk kencing dekat kari dengan lauk dia tu. Sebab dia ni ada mandrem diguna-guna. Dia pergi viral kat orang. Dia pun tak pernah jumpa Tok Guru Harundin, pun tak pernah jumpa.
Dia pun tak tahu Tok Guru Harun dia mana satu, kita tunjuk gambar. Dia kata Tok Guru Ismail Kamus tu lah Tok Guru Harudin. Dia kata ni lah Tok Guru Harudin ni lah. Kenal pun tak. Ambil nama siapa ke saja nak bagi like banyak aku tu, buat naya kat bisnes orang tu. Saya pergi Kuala Lumpur, mereka cerita, Ustaz ingat tak dulu satu ketika viral dulu, saya ingat. Dia kata cerita dia, surau yang tu surau kami lah tu. Arwah Tok Guru mai dengan rombongan dia satu kereta. Lepas habis ceramah, kami kata kat dia, Tok Guru, hari ni kita nak pergi makan dekat situ, di kedai tu. Bolehlah kita pergi sekali. Tok Guru follow kami masuk. Kedai tu belakang dia, dekat masjid ni, kat surau ni, tepi ni je. Kata okey, hampa jalan kami ikut. Driver dia, orang yang khidmat dengan Tok Guru, arwah Tok Guru tu, dia abang lah. Dia kata okey. Mereka pun sampai di kedai tu, geng orang yang khidmat dengan Tok Guru semua sampai duduk di meja, semua duduk dah. Tiba ahli jawatan telefon. Dia tahu Ustaz kat mana? Kami dah ada di kedai ni, duduk tunggu dah. Kedai mana? Kami duduk tunggu tak ada pun. Dia kata ada. Tak mana? Kedai tu nama apa? Kedai sekian-sekian. Lah bukan kedai tu, lorong belakang. Ni tu kedai depan, yang ni yang belakang. Yang belakang ni kami order siap dah. Kami tak order kat situ. Lah betul ke? Sejurus selepas Tok Guru duduk tu, tak ada 5 minit, Tok Guru bangun lah. Bukan sebab jin setan, jin tendang pula, jin kencing. Sebab silap kedai. Bangunlah, naik kereta. Mereka semua tengok, mereka kata, oi, Tok Guru duduk di kedai ni tak ada 5 minit, Tok Guru bangun pi dah. Rasanya dia reka-reka macam tu, dia viral. Elok-elok kedai dia tu duduk berniaga macam-macam. Untung dia kadang-kadang duduk tolong karen surau lah, bil ayak surau, hantar pi ke mak tahfiz. Untung dia kadang-kadang sebulan dia bagi 500, 700, 1000, 2000 bagi kat tahfiz ni. Bungkus tu kedai semua tutup. Punca dia siapa? Kita lah. Dan kita pun tak tahu betul tak betul, viral pergi kat orang. Benda tu nanti di akhirat kita kena bertanggungjawab balik disebabkan apa yang kita buat, sehingga menyebabkan tu kalau bisnes orang, kalau melibatkan maruah orang, kawan tu tak buat pun, tangkap dia, buat naya pada dia. Paper kerap juga kadang-kadang tuan-tuan. Benda tu tak tahu betul tak betul lagi, tapi hang tangkap, bubuh di muka depan. Guru tahfiz cabul muridnya sendiri. Padahal tu bukan betul lagi, tu baru nak pergi mahkamah, bukan tetap lagi keputusan. Tak, dia tu buat aduan, maka polis tahan dia untuk buat siasatan. Nak tengok dulu betul tak betul, kena masuk mahkamah. Hang sedia bukti, aku pendakwa, hang cover balik, hang buktikan balik, aku hujah balik. Siapa menang? Kalau boleh jadi hang dibebaskan daripada tuduhan, boleh jadi hang buat. Makanya itu nama dia subjektif, belum tentu lagi. Tapi hang bubuh muka dia kat depan, hang bubuh di bawah tu maruah isteri dia, maruah anak dia. Anak dia pergi sekolah, dia kata, bapak hang tak kena tangkap, bapak hang buat apa kat budak tu? Apalah bapak hang ni duk main perli gitu. Budak tu nak belajar di sekolah, tahun tu nak ambil SPM anak dia, terganggu. Isteri dia pergi kerja dalam keadaan nak angkat muka jadi tak boleh. Padahal benda tu tak betul lagi. Pun. Maka melibatkan maruah orang. Jadi siapa-siapa wartawan yang selalu terlibat dengan benda-benda macam ni, tolong ambil kita katakan apa, ambil take note lah benda ni. Jangan sampai kita, orang-orang yang kita tulis berita yang tak betul pasal dia, kita terpaksa berhadapan nanti dihalusi setiap amalan-amalan kita tu, dan kita tahu apabila ditapih dengan sangat mendalam, maka orang tu akan menerima azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja tanya banyak tu untuk dijadikan sebagai bukti kesalahan dia. Semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Sebab tu kita selalu doa pada Allah, Allahumma hasibna, atau kalau ramailah, kalau sikit, Allahumma hasibni hisaban yasira.
Ya Allah, mudahkanlah kami, hisap kami nanti di akhirat ni kira mudah-mudah ya. Macam immigration masuk tu lah, kira jalan. Macam tu. Dunia tak apalah, tapi akhirat ni yang ketua dia siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kat dunia ni kita ada buat baik banyak akan jadi saksi pada kita untuk buat kebaikan, sehingga saksi-saksi yang baik itu akan membantu untuk mengurangkan kesusahan kita nanti di akhirat. Macam mana saksi untuk benda yang buruk akan menyebabkan orang tu susah di akhirat. Kulit akan jadi saksi, mata akan jadi saksi, tangan akan jadi saksi untuk cakap, kaki akan jadi saksi untuk cakap. Semua tu akan menambah kesusahan. Saksi banyak memang susah, memang nak lepas tak boleh. Tapi kalau orang tu ada saksi baik yang banyak, maka insya-Allah orang tu akan dimudahkan dia hisapan. Maka kita nak hisap kita baik dan mudah nanti di akhirat. Di dunia kena buat banyak benda baik supaya banyak benda jadi saksi pada kita.